Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa 'amalan salihan maqbula, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi Jumaat yang penuh barakah ini, Sayyidul Ayyam, dapat lagi kita bertemu, dapat lagi kita menghirup udara Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan peluang, diberikan kesempatan untuk terus kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadi tanggungjawab kita untuk kita sebagai makhluk kepada pencipta kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, alhamdulillah pada hari ini kita berkesempatan lagi untuk membicarakan mutiara-mutiara daripada Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagai santapan jiwa, santapan rohani pada hari ini, saya akan membacakan sepotong hadis dan beberapa potong ayat Quran berkaitan dengan amanah dan juga memenuhi janji. Saya petik perkongsian hari ini daripada grup Telegram Mi, Pertubuhan Ikram Malaysia. Jadi kita ambil yang mana yang baik dah tentu baiklah daripada Allah SWT, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak kiralah daripada mana-mana sumber, yang penting sumber itu adalah sumber yang benar, sumber yang sahih, yang diyakini. Baik. An Anas bin Malik qala ma khatabana Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam illa qala la imana liman la amanata lahu wa la dina liman la ahda lahu. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berkhutbah di hadapan kami kecuali baginda mengatakan, tidak sempurna keimanan bagi orang yang tidak ada amanah, dan tidak sempurna agama seseorang bagi yang tidak memenuhi janji. Hadis riwayat Ahmad. Status isnad thiqah. Baik, apa pengajaran daripada hadis ini? Yang pertama, menjaga amanah adalah sebahagian daripada iman. Menjaga amanah adalah sebahagian daripada iman. Kita semua ada amanah-amanah yang telah dipertanggungjawabkan kepada kita. Kita sebagai seorang ayah, kita sebagai seorang suri rumah, kita sebagai seorang pekerja, kita sebagai seorang majikan, tak kira apa jua bidang ataupun bahagian kita, posisi kita ada amanah yang perlu kita jaga. Tidak sempurna iman seseorang yang tidak menunaikan amanah. Ciri-ciri orang beriman, mukmin yang sejati, yang sebenar, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah orang beriman, orang mukmin yang melaksanakan amanah. Yang kedua, menjadi kewajipan kepada kita menunaikan amanah kepada yang berhak. Firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah An-Nisa ayat 58, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya, yakni yang berhak menerimanya. Nampak? Itu perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
Allah memerintahkan supaya kita menunaikan amanah kepada orang yang berhak. Jika kita tidak melaksanakan amanah, menunaikan amanah kepada orang yang berhak menerima ataupun orang yang berhak mendapat sesuatu daripada amanah yang dipertanggungjawabkan kepada kita, maka kita telah mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja kita menzalimi orang lain, tetapi kita sendiri telah melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang tidak menyempurnakan amanah seperti amanah beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala, amanah dan tanggungjawab sebagai suami, sebagai isteri, amanah KPI sebagai seorang pekerja dan lain-lain adalah orang yang memiliki ciri-ciri sifat seorang munafik. Jadi sifat munafik ni antaranya ialah mereka tidak melaksanakan amanah, tidak menyempurnakan amanah. Idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Itu pernah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diberi amanah, dia khianat. Berjanji, dia mungkir janji. Berkata atau bercakap, berbual, dia menipu. Itu antara ciri-ciri orang munafik. Baik, yang keempat, tidak sempurna agama seseorang bagi yang tidak memenuhi janji. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum, dan sempurnakanlah janji dan perintah-perintah Allah apabila kamu berjanji. Dah dua dah tu. Dua dah yang Allah sebut berkaitan dengan amanah. Yang kelima, menjaga amanah dan menunaikan janji adalah ciri orang beriman yang berjaya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Mu'minun ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. Sadaqallahul azim. Itu 8 ayat daripada surah Al-Mu'minun. Tengok pada ayat yang ke-8. Ayat ke-8 itu berkaitan dengan amanah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat pertama, qad aflahal mu'minun, sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman. Dan berkaitan dengan amanah ini Allah sebut dalam ayat ke-8, dan mereka yang menjaga amanah dan janjinya. Jadi banyak ciri-ciri orang-orang beriman yang berjaya. Antaranya orang yang di dalam solatnya mereka khusyuk. Orang beriman yang menunaikan zakat. Orang beriman yang menjaga kemaluannya. Orang beriman yang melaksanakan amanah. Amanah mereka laksanakan. Mereka tidak memungkiri janji, mereka tidak mengkhianati amanah. Jadi orang beriman yang melaksanakan amanah bukan saja dikasihi, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala kerana mereka patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, bahkan
kata Allah Subhanahu Wa Taala, orang beriman ini mereka adalah orang beriman yang berjaya. Orang beriman yang berjaya. Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin di sisi manusia apalah kan, benda sikit-sikit tu cincai kira lah, lebih kurang sudah lah, contoh kan. Kita biasa begitu. Tetapi di sisi Allah tidak kan? Orang yang benar-benar melaksanakan amanah kan, dia dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan dia berjaya kan? Orang yang berjaya, orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagai kesimpulannya, marilah kita sama-sama dari sehari ke sehari kita menilai balik apakah amanah-amanah yang telah dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada diri kita. Banyak sebenarnya amanah kita. Kadang-kadang kita terlupa, kadang-kadang kita terleka dalam sibuk meneruskan ataupun menjalani kehidupan seharian. Amanah di sana sini, amanah di rumah amanah pun banyak, di tempat kerja pun ada amanah. Kalau kita diberi pula jawatan, sama ada dalam komuniti, dalam persatuan, tanggungjawab, tak kira sebagai apa, sebagai pengerusi ke, sebagai bendahari ke, setiausaha ke, apa-apa saja, maka itu adalah amanah-amanah yang kita perlu laksanakan, kita tunaikan semampu kita. Kita kena laksanakan, cuba semampu mungkin. Bukan tinggalkan terus, tetapi kita laksanakan semampu yang kita mampu buat. Allah SWT lebih mengetahui kemampuan diri kita. Jadi saya rasa sekadar itu saja untuk perkongsian hadis dan juga ayat Quran pada hari ini sebagai santapan rohani kepada kita. Mudah-mudahan sama-sama dapat mengambil pengajaran dan iktibar, bukan saja kepada ahli jemaah dan juga penduduk Taman Desa Mahkota, bahkan kepada diri saya, itu yang lebih penting. Sama-sama kita koreksi diri sendiri. Semoga segala amal perbuatan kita, kehidupan kita diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.